10 tahun yang dulu, kawasan ini indah dan mendamaikan dan pembangunan di sekelilingnya seharusnya membangun seiring, namun sebaliknya yang terjadi. Bersama Wartawan Muhammad Syamsul Ishak di Bandar Tun Razak meninjau kolam takungan banjir Sungai Midah. Dalam kolam Midah semakin parah. Saksikan. Kolam takungan banjir Sungai Midah, Sungai Besi. Kawasan ini semakin lama semakin teruk. Semak samun makin meninggi. Aduan binatang berbisa semakin meningkat. Suasananya yang sunyi dan jarang dikunjungi dijadikan tempat melakukan aktiviti tidak sihat oleh sesetengah pihak. Itu antara luahan dan keluhan yang disampaikan oleh beberapa penduduk kepada kru titik sentuhan yang melakukan tinjauan ke lokasi tersebut. Rata-rata antara mereka juga menyatakan rasa hairan mengapa masalah itu tidak berkesudahan. Tempat yang kita bawa untuk paparan kali ini adalah sebuah lombong yang dulunya adalah lombong tetapi telah ditinggalkan dan sekarang ini telah dikenali sebagai kolam takungan banjir Sungai Midah, iaitu salah satu projek di bawah Jabatan Parit dan Saliran Wilayah Persekutuan, dan saya mewakili seluruh komuniti yang ada di sini. Ada 5 komuniti yang berkepentingan secara langsung, iaitu Kampung Malaysia Raya, Kampung Malaysia Tambahan, Pansapuri Seri Malaysia, PPR Seri Malaysia dan juga Desa Petaling. Kawasan ini telah terbiar lama. Tidak ada pemantauan daripada segi aliran toksik yang masuk kerana di belakang ini adalah kawasan kilang dan seterusnya juga kawasan ini tidak dijaga baik mengakibatkan air bertakung dan menjadi kawasan pembiakan binatang buas termasuklah nyamuk, ular dan sebagainya yang mengganggu ketenteraman dan keselamatan penduduk yang ada di sini. Jika dilihat akan kedudukan kolam ini, ianya begitu strategik, akses mudah ke jalan utama, dikelilingi kawasan penempatan penduduk yang dianggarkan lebih 15,000 orang serta berhampiran pula dengan terminal bersepadu selatan yang begitu gah kelihatannya. TBS ataupun Terminal Bersepadu Selatan indah, tersergam dan begitu penting kepada sistem pengangkutan di Malaysia. Tapi di sebelahnya hanya para penduduk sekitar saja yang tahu akan azab dan juga derita apabila aset dan juga kemudahan yang dimiliki tidak dijaga dengan baik dan juga tidak diselenggara seperti mana janji-janji yang pernah dilafazkan dulu. Persoalan yang timbul, apakah tidak ada aduan yang benar-benar dapat dilayani sehingga memakan masa 10 tahun? Adakah salah penduduk yang tidak proaktif ataupun agensi berwajib yang dikatakan acuh tidak acuh dan memandang remeh akan aduan itu? Daripada dulu semasa di TBS ambil untuk dibuat TBS ni, kita dijanjikan oleh pihak DBKL, pihak Jabatan Perdana Menteri bahawa akan disediakan kawasan riadah di Lombong ni untuk dicantikkan. Tapi akhirnya dah saya ingat 7 tahun sampai sekarang tidak ada apa-apa tindakan diambil. Jadi masalahnya saya rasa adalah pertamanya DBKL sendiri telah berjumpa dengan kami dan diorang pun nak ambil projek ni sebagai anak angkat pada DBKL untuk dibersih dia apa semua. Tapi setiap kali kita hantar surat, kita cuba berjumpa dengan JPS, dia buntu. Yang kita tengok Jabatan Pengairan dan Saliran ni tidak mengambil satu inisiatif yang baiklah untuk sama-sama dengan penduduk untuk menyelesaikan masalah ni. Banyak kali dah dan saya ingat akhir sekali kita meeting pun bulan tahun ni je. Kita meeting dengan JPS apa semua tapi habis meeting tak ada apa. Saya dimaklumkan oleh Pengurusi Persatuan Penduduk Kenal Besar Haji Kamaluddin, mesyuarat telah dibuat beberapa kali dan saya rasa mesyuarat ni daripada zaman Tan Sri Samad memegang Menteri Wilayah dulu. Dan janji macam-macam nak buatlah, dia dah proposal tapi saya heran di mana GPS memainkan peranan yang mengendalikan kolam ini untuk membersihkan atau mengurusinya dengan lebih baik lagi. Saya rasa kalau kita bergabung macam GPS, mengambil inisiatif bergabung dengan usaha-usaha yang jalan di bandar Dewan Bandar itu satu usaha yang baik. Jadi mungkin dengan cara tu lokal agenda bersatu DBKL dapat membantu dari segi bajet, mungkinlah saya rasa gitulah. Ini telah disuarakan oleh Pengurusi Persatuan Penduduk Kampung Malaysia Tambahan sendiri. Kami ni orang pencen. Jadi kawasan yang indah ni kalau diperbaiki alangkah bagusnya. Kami dapat jalan, exercise, buat latihan kan, kita buat tempat jogging track, satu suasana yang indah di sini. Kalau bangunan yang di sana tersergam indah, kenapa ini tak indah? Laluan ini merupakan laluan alternatif kepada para pekerja yang tinggal di sekitar untuk ke TBS. Melihatkan keadaan laluan yang tidak selamat, mereka terdedah kepada ancaman jenayah dan binatang berbisa.
Para penduduk yang tinggal begitu hampir dengan bekas lombong ini juga mempunyai sebab yang kukuh untuk merasa bimbang. Poin saya yang pertama ialah keselamatan. Ya, di sini banyak ular, biawak yang sentiasalah masuk belakang rumah kami sebab rumah saya betul-betul belakang TBS ni. Dan bau busuk dan sampah-sampah yang kita nampak bertakung. Sekarang pun cik boleh nampak polistiren tu penuh tu. Yang keduanya ialah berkenaan dengan nyamuk. Nyamuk, lalat, tikus memang banyak. Jiran-jiran saya, anak-anak dengan orang tua boleh dikatakan sentiasalah masuk hospital sebab denggi. Macam saya keluarkan modal pasang jaring dekat pintu, jadi tak buka lah. Jaring-jaring tu kira nyamuk dengan lipas dan lalat tak masuk. Kalau boleh, kita nak satu rancangan yang diatur dengan betul supaya kalau tak setiap bulan, setiap 2 bulan dibersihkan, dipotong semaknya, dijadikanlah tempat ni tempat riadah, buatlah jogging track dah ada. Betulkan aja supaya orang kampung 5 komuniti ni berfaedah ya untuk kesihatan kita, untuk keselamatan anak-anak dan orang kampung kita. Datang pagi langsung tak boleh buka pintu rumah kerana nyamuk-nyamuk yang terlalu banyak. Dan kami pun pernah terkena denggi, penyakit denggi dan masuk hospital selama seminggu yang lalu. Jadi saya haraplah dulu masa saya mula-mula tinggal sini cukup indah ni taman ni di sini. Dengan air yang berombak dengan cantik, pandangan yang cantik. Tapi sekarang dengan busuknya, kalau hujan masya-Allah paling teruklah kami dengan kehidupan kami dan keluarga ni tak memuaskanlah. 10 tahun lepas kawasan ini begitu cantik dan mendamaikan. Tapi kini, Haji Khalil yang di belakang saya ini yang lebih kurang 30 tahun dah menetap di sini telah kehilangan rasa itu. Okey, kalau kita tengok di kawasan belakang rumah Haji Khalil dan juga jiran-jiran yang lain dengan semak samun dan juga pokok-pokok tumbang yang pelbagai, tidak mustahil binatang liar yang membahayakan tinggal di sini. Dan ia telah pun menjadi aduan para penduduk yang ada di sini kepada wakil mereka. Dan persoalannya sampai bila para penduduk yang ada di sekitar perlu terus berhadapan dengan suasana pemandangan yang tidak menenangkan seperti ini. Fikir-fikirkanlah. Puan Samdi yang tinggal di Pansapuri Seri Malaysia, kira-kira 50 meter sahaja dari kolam ini, mengadukan perihal tangkapan ular sawa yang terbaru di premis kediamannya. 5 hari yang lalu dapat satu. Okay. Ya, ada satu. So dapat tangkap banyak kali dah dapat. Berapa kali agak-agak? 1 tahun ada 5-6 kali. 5-6 kali. So ular sawa besar tu. Pemandangannya memang cantik dari tempat kita lihat TBS waktu malam tu. Lampu cantik, tapi waktu siang tak cantik lah, macam kotor, semak-semak. Lepas tu bila musim kemarau, dia masa panas bau dia akan pergi ke rumah kita dekat sana. Keadaannya yang sunyi dan terpencil menjadikan tempat ini sebagai lokasi bagi kegiatan jenayah seperti aktiviti melerai motor curi, pembuangan barangan curi, maksiat, penagihan dadah serta pelbagai lagi. Pada tahun dulu, pada Oktober, I punya Tuan Pengurusi ahli Tuan Haji Amran, dia sama DDK, mari kita ada buat memantau lah pembersihan. Kita pun ada buat sikit tangkapan budak-budak lepak di sini. Kebanyakan remaja dia menjadikan pot sini lah pada malam ke petang ke, macam itu hari dia edit mari sini mencarikan pot dia orang pada malam pukul 11 lebih lah. Pun mendapati budak-budak di sini dengan orang dewasa sini. JPS tidak masuk campur hal ni lah. Tak tahu pasal apa, tapi tanah ini JPS punya. JPS keluar diri dia, mari buat satulah. Kita nak marah-marah orang tak boleh lah. Kalau boleh, dia boleh buat. Kalau JPS masuk, TBS pun saya ingat boleh joint venture lah, boleh bantu. So, kedangan macam ini, lama jadi susah lagi. Sebab itu kalau boleh diorang ambil tindakan cepat, baguslah. Jadi dalam tempoh 10 tahun ini jugalah,
Aduan ini ditolak tarik antara MPPWP dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Sudahnya, penduduk setempat yang menjadi mangsa. Sepatutnya tempat ini boleh dijadikan aset rekreasi dan seterusnya boleh dijadikan aset pelancongan dan ekonomi jika kena dengan caranya serta bagaimana ianya diuruskan. Semoga laporan ini mampu membuka mata semua pihak terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Laporan Muhammad Samsul Ishak, Titik Sentuhan, terus bertindak. Saudara, sekian dulu pertemuan kita untuk malam ini dan kami berharap agar dua paparan sebentar tadi mendapat perhatian daripada pihak yang bertanggungjawab. Dan seperti biasa, untuk sebarang permasalahan ataupun aduan, anda boleh hubungi kami di talian yang tertera ataupun terus ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin. Sehingga ketemu lagi.